dapat nikmat sudah dia dapat. Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya Allah Ta'ala yang pilih kita untuk menyempurnakan setiap ketaatan kepada Dia. Tak ada satu detik ketaatan yang kita buat melainkan semua ni taufik dan kebaikan daripada Allah. Berapa ramai orang yang niat nak buat baik tapi terhalang daripada kebaikan demi kebaikan. Ramai orang niat nak baca Quran, ramai orang hari-hari nak istiqamah baca Quran, tapi ramai orang juga yang tertahan daripada baca Quran. Bukan sebab dia tak mau baca, dia dah ikhtiar dah. Sebab tu kata ulama, nak dapat taufik ni ada 3 keadaan. Mula-mula sekali kena ada talab. Mula-mula sekali nak dapat taufik, dia kena ada talab. Talab ni apa dia? Keinginan. Dia kena ada keinginan. Kalau dia tak ada keinginan, memang dia tak mau solat. Memang dia tak ada keinginan pun nak solat dalam hidup dia, memang dia tak mau solat. Walaupun satu kampung mesyuarat bina masjid depan rumah dia, tapi memang dia tak ada niat nak solat, dia tak ada keinginan nak solat. Walaupun speaker duduklah rumah dia, tetap dia tak solat. Sebab apa? Keinginan tu tak ada. Tanpa talab, tanpa keinginan, taufik tak datang. Sebab tu mula-mula sekali kena ada keinginan. Tuan-tuan nak datang duduk dalam majlis ni, yang pertama sekali pasti dan pasti ada keinginan. Mungkin ada yang tak ada keinginan, tapi kawan ajak, mai je lah. Keinginan lah tu, ikut kawan. Yang kedua, dia kena ada ikhtiar. Keinginan ada dah, ikhtiar pula tak ada, masalah juga. Dia teringin, dia memang ada talab, ada keinginan nak bangun tahajud. Setiap hari lepak mama 25 tahajud celah mana. Dia bukan tak mau bangun, dia nak bangun. Dia ada talab, dia ada keinginan nak bangun tahajud, tapi dia punya sonok bayan talam tu, kenikmatan bayan talam di kedai mamak ni. Lepas satu episod, daripada Amerika patah sampai ke Hong Kong, Hong Kong patah balik ke JB, JB patah balik Bali. Habis satu dunia dia tour. Nah, tak bangun tak? Saya dah azam niat bangun tahajud, tapi pukul 5 pagi sampai rumah insya-Allah. Satu, ada orang yang tengok orang keluar jalan Allah, dia kata, ish, untung dapat syahid jalan Allah. Tuan-tuan, memang untung syahid jalan Allah. Kalau kita nak syahid jalan Allah, paling-paling keluarlah dulu. Kalau tak keluar, nak syahid celah mana? Sama juga orang yang nak mati masa tahajud, bangunlah tahajud dulu. Ni kalau tahajud tak bangun, nak mati tahajud celah mana?
Sebab tu tuan-tuan perempuan dirahmati oleh Allah, kena ikhtiar. Ada orang yang ikhtiar ada, dia nak baca Quran, hari-hari dia ambil Quran, dia letak depan muka dia, tapi kesibukan dia, keadaan diri dia menyebabkan dia tengok, sekejap lagi lah, kejap lagi tu jadi esok, esok jadi lusa, lusa jadi tulat. Rupanya dah 2 minggu tak baca Quran. Tuan-tuan, laju masa berlalu dengan tangguh kita, menyebabkan kita tertinggal dalam agama. Tuan-tuan, ikhtiar dah ada kan, dah buat ikhtiar, tapi kadang-kadang Allah tak pilih juga. Sebab apa? Ada perkara yang ketiga. Apa dia? Doa. Mintalah dengan Allah. Sebab tu Nabi SAW pegang tangan Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu masa nak hantar Sayyidina Mu'adh untuk pergi berdakwah ke bumi Yaman. Nabi ajar satu doa. Nabi minta Mu'adh jangan tinggalkan doa ni, dan itulah doa yang saya dan tuan-tuan patut jangan tinggal setiap kali salat kita. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa Nabi ajar dekat siapa? Sayyidina Mu'adh bin Jabal. Dan Sayyidina Mu'adh amal doa ni. Siapa dia Sayyidina Mu'adh bin Jabal? Ketua di kalangan ulama daripada para sahabat ridwanullahi ajma'in. Begitu keadaan ilmu, taqwa, iman Sayyidina Mu'adh bin Jabal, tetap Nabi beritahu, wahai Mu'adh, jangan tinggal doa ni. Allahumma, ya Allah, a'inni, bantu aku ala zikrika, agar mengingatimu, wa syukrika, bersyukur padamu, wa husni ibadatik, cantikkan ibadat aku. Allah. Tuan-tuan, kalaulah macam ni keadaan Nabi mengajarkan para sahabat doa untuk Allah bagi hidayah dan taufik kepada kita, dan inilah yang sepatutnya kita doa hari-hari. Kerana taufik lebih mahal daripada apa-apa pun. Taufik lagi mahal daripada kereta. Taufik lagi mahal daripada rumah yang besar-besar. Taufik lagi mahal daripada apa-apa keadaan kenikmatan keduniaan yang kita rasa di saat dan ketika ni. Di dalam kitab Al-Isabah dibawa tentang satu orang sahabat Nabi, nama dia Sayyidina Abu Qilabah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Qilabah ni antara sahabat yang hujung-hujung meninggal dunia daripada kalangan para sahabat. Satu orang tabi'in yang bernama Abu Ibrahim cerita, dia sesat di satu padang pasir setelah melalui kawasan buminya Mesir. Dalam keadaan sesat, dahaga, lapar, dia nampak ada satu kemah lama. Dia pun singgah kat kemah tu, dengan harapan ada orang dalam kemah tu boleh tolong, kot-kot lah boleh makan sikit, minum sikit. Dia turun daripada kuda bagi salam, tak ada orang jawab. Dia syak kosong kot kemah. Akhirnya dia telah buka kemah dan alangkah terkejut, ada orang dalam tu. Satu orang lelaki yang berusia, kudung kaki dia, kudung tangan dia, buta mata dia, tapi mulut dia tak berhenti mengucapkan satu doa yang Abu Ibrahim heran. Doa yang dia baca ni macam tak kena dengan keadaan zahir dia. Dia baca satu doa yang mana doa yang dia ulang-ulang, zikir yang dia ulang-ulang, yang pada Abu Ibrahim yang tengok, macam tak kena je doa dengan keadaan lelaki ni. Dia telah baca potongan daripada surah Al-Ahqaf ayat 15 dengan daripada hadis Nabi SAW berkenaan dengan doa bila tengok orang kena musibah. Tuan-tuan, kalau mampu amal dua doa ni. Yang pertama surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Dia berhenti kat situ. Walaupun ayat ini ada sambungan dia, dan inilah ayat antara yang menjadi amalan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allah jaga keturunan beliau sampai hari ini. Anak zuriat keturunan saleh yang bawa agama dan jaga agama dan sampaikan agama. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati wa inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Anda kalau mampu kalau boleh hafal amal doa ni. Abu Qilabah tadi
yang buta gulung tangan kaki tadi, nama dia Abu Qilabah radhiyallahu anhu. Dia baca potongan atas saja. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Lepas tu dia sambung ayat bawah. Wa faddalani 'ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ini ayat ni daripada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan kepada orang yang baca ayat ni, apabila melihat orang lain ditimpa musibah, dia takkan kena musibah tu sampai dia mati. Apa dia ayat ni? Ayat dia simple. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ni ayat penuh dia. Ni insurans daripada Allah yang Nabi ajar. Siapa baca doa ni, tengok orang accident, dia baca doa ni, Allah akan jaga dia daripada kemalangan macam tu. Siapa yang baca doa ni, tengok orang kena kanser, insya-Allah Allah akan jaga dia daripada kanser. Tuan-tuan, kalau mampu, inilah amalan-amalan, inilah wasiat-wasiat, inilah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan kepada umat ni. Tuan-tuan, Abu Ibrahim kata, aku mendengar lelaki ni baca ayat soal Ahqaf separuh, lepas tu ayat daripada doa yang Nabi ajar separuh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa faddalani 'ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Dan dia ulang. Abu Ibrahim tengok heran. Sebab apa? Keadaan lelaki ni dengan doa yang dibaca ni macam tak teli. Rabbi auzi'ni, ya Allah, tambahkan untuk aku, an ashkura ni'mataka allati, kenikmatan agar aku bersyukur kepada Engkau, an'amta 'alayya, nikmat-nikmat yang telah Kau bagi padaku, wa faddalani 'ala kathirin mimman khalaqa tafdila, dan Kau telah lebihkan aku daripada seluruh makhluk ciptaan Kau. Abu Ibrahim heran sebab yang dia nampak dekat lelaki ni kekurangan. Tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada mata. Tapi lelaki ni kata, wahai Allah, tambahkan untuk aku agar aku bersyukur ke atas segala nikmat-nikmat yang Kau bagi pada aku, dan Kau telah lebihkan aku daripada seluruh makhluk ciptaan Kau. Ini yang Abu Ibrahim heran ni. Yang aku nampak kurang, yang aku nampak tak cukup, tapi yang dia doa, yang dia ulang, yang dia zikir, Allah lebihkan dia daripada seluruh makhluk. Jadi Abu Ibrahim pun tegur dia, Assalamualaikum. Dan bila dia dengar suara satu orang dari dalam rumah, dia pun jawab, Waalaikumsalam. Abu Ibrahim tanya, kamu ni siapa? Dia kata, ana Abdullah. Tak jawab dia. Aku hamba Allah. Wa anta? Dan kamu? Abu Ibrahim kata, ana musafir. Aku orang musafir. Wahai fulan, wahai Abdullah, aku lihat kamu berada dalam kemah yang usang ni, berada dalam zikir yang kamu baca ni, dengan keadaan ujian yang Allah timpakan ke atas kamu ni. Aku sebenarnya heran. Apa kelebihan, apa kenikmatan yang kamu minta Allah Subhanahu wa taala tambah kepada kamu untuk kamu syukur, dan apa kelebihan yang Allah Taala lebihkan kamu daripada seluruh makhluk-makhluk yang lain, sedangkan yang aku lihat pada kamu ni cuma kekurangan. Abu Qilabah kata, wahai musafir, apakah kamu tak nampak di saat dan ketika ni Allah sedang memberikan kepada aku lisan yang dapat mengucapkan syukur kepada Allah, dan Allah Ta'ala memberikan aku akal dan hati yang menjadikan aku memiliki taufik untuk bersyukur kepada Allah. Bukankah ini sebuah kelebihan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada aku ke atas seluruh makhluk-makhluk yang lain, yang memiliki lisan tetapi langsung tidak pernah memuji Allah, yang memiliki akal tetapi jarang bersyukur kepada Allah, yang memiliki hati tetapi langsung tidak mensyukuri kenikmatan kepada Allah. Bukankah Allah melebihkan aku daripada seluruh keadaan makhluk yang lain? Tuan-tuan, saya minta maaf, saya sendiri bercakap sama ya. Kita kadang-kadang rasa hak ada kat kita ni kita punya. Sebab tu kita bertenang, sebab tu kita rasa tak apa.
Tuan-tuan, tak ada apa pun yang ada pada kita. Kita punya seluruhnya milik Allah. Tangan kita Allah punya, mulut kita Allah punya, mata kita Allah punya. Dan tak ada perkara yang sedang ada yang mampu kita jaga dan kawal sendiri. Siapa boleh kawal muka dia daripada ditumbuhi jerawat kalau Allah tentukan muka dia jerawat naik? Walaupun dia dah beli facial yang harga 5,000, 6,000 pakai, kalau Allah kata tumbuh-tumbuh dia. Siapa yang boleh tahan daripada rambut dia daripada Allah ambil? Walaupun dia pakai macam-macam produk untuk tumbuh rambut dia, Allah kata rambut tu tak berhenti tumbuh, maka berhenti tumbuh rambut tu. Siapa yang boleh tahan daripada berlaku musibah dan ujian daripada dia ambil segala apa yang ada pada diri dia? Kerana tak ada satu benda pun kita punya. Dan sebab tu yang paling besar dalam kehidupan ni sedar. Yang paling mahal dalam kehidupan ni apa dia? Sedar. Kita sedar yang kita ni siapa, yang kita duduk di mana, yang kita akan pergi mana. Dan kita sendiri pun bukan kita punya. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqa. Yang ada di sisi kamu, kata Allah, binasa semua nanti. Yang ada di sisi Allah, yang tu kekal sampai bila-bila. Tuan, suatu Allah hantar Nabi-Nabi untuk fahamkan kita. Nabi Adam, Allah Ta'ala turunkan atas muka bumi di atas satu dewan peperiksaan, yang mana dewan ni akan hancur satu hari nanti. Kalau dewan ni hancur, yang ada kat dalam ni semua berkecai. Tuan-tuan, Nabi Syekh AS Allah bagi 50 suhuf. Nabi Idris Allah bagi 30 suhuf. Nabi Ibrahim Allah bagi 10 suhuf. Nabi Musa Allah bagi 10 suhuf, satu Taurat. Nabi Isa Allah bagi Injil. Nabi Daud Allah bagi Zabur. Nabi Muhammad Allah bagi Al-Quran. Allah kata last kali apa dia? Daripada surah yang kita baca, daripada Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, ayat yang akhir Allah sebut bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan setelah semua ni datang, peringatan datang, Nabi datang, suhuf datang, Quran datang, Zabur, Taurat, Injil datang, tetap kalian melebih-lebihkan juga dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu kan lebih baik dan kekal. Inna hadza la fi as-suhufil ula. Inilah kata Allah yang diulang-ulang, yang disebut-sebut, yang dicerita-cerita daripada suhuf-suhuf yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa. Tuan-tuan, Abu Qilabah sedar yang dia sedang berada di dalam kiraan pengakhiran hayat dia. Sebab tu dia mensyukuri, menikmati dan menghargai apa yang sedang diberi. Bila sedar ni datang, tuan-tuan, apa yang ada, alhamdulillah. Kita menyerahkan diri kita pada musuh kita, apa dia, keadaan, suasana. Tuan-tuan, हमारा दुश्मन 4 है. Musuh kita ada 4. पहले के दुश्मन दाल है, दुनिया. दूसरे के दुश्मन शैतान है, शीन. तीसरा के दुश्मन मीम, माहौल. चौथा के दुश्मन nun, nafsu. Ni 4 musuh kita. Jangan cuba berkawan dengan 4 ni. Hancur dunia, hancur akhirat. Yang pertama, dal, dunia. Yang kedua, syaitan. Yang ketiga, mahul, suasana. Yang keempat, nafsu. Ni ada kat dalam ni. Ini semua musuh kita. Kita sedang menghampiri Ramadan. Malam ni masuk 1 Rajab. 1 lagi bulan haram yang dipisahkan oleh Allah daripada 4 bulan haram. 3 yang berterutan, 1 yang terpisah. Ini dia Rajab, yang mana menghimpit di antaranya Sya'ban dan Ramadan. Lepas ni akan datang pada kita Sya'ban, bulan perjuangan. Ramadan, bulan tarbiyah hati dan nafsu. Dan kita sedang berada dalam jalan preparation untuk bertemu dengan Allah. Tuan-tuan, suatu Abu Qilabah sedar yang semua yang ada ni Allah punya. Sebab tu dia bersyukur pada Allah dan dia minta Allah tambahkan nikmat syukur tu. Dia kata, wahai Abu Ibrahim, wahai musafir, aku minta maaf, cuma aku kat sini sebenarnya dengan anak aku seorang.
Bila masuk waktu salat, dia akan wudukkan aku, dia akan dudukkan aku menghadap kiblat, dan dia akan bersama dengan aku salat. Kalau waktu makan, dia akan siapkan makanan suap pada aku. Cuma dah 3 hari berlalu dah ni, anak tu tak balik-balik. Boleh tak kamu tolong cari anak? Abu Ibrahim kata baik. Dia pun keluar keliling cari anak Abu Qilabah. Sehinggalah sampai di satu belukar, dia nampak ada satu orang budak yang telah terbaring dalam keadaan terobek, hancur perut dia. Anaknya Abu Qilabah telah pun mati kena makan binatang buas. Abu Ibrahim kata, macam mana aku nak cerita ni? Macam mana aku nak cerita dekat Abu Qilabah, dekat lelaki ni, dekat Abdullah ni, yang anak dia telah mati pula ni. Dah lah dia kaki tak ada, tangan tak ada, mata buta, rumah usang, keadaan musafir, ujian yang tak berhenti ni. Anak pula mati. Kita minta maaf dan kita kadang-kadang doa, Allah timpakan kepada kita ujian. Jazakallah khair. Bismillah. Masih kita doa, Allah timpakan kita ujian, kita doa, ya Allah keluarkan aku daripada ujian ni. Kadang-kadang tengah doa tu ujian satu lagi mai. La haula wala quwwata illa billah. Kita sangka lepas doa selesai masalah. Kita sangka dengan hijrah Allah Ta'ala tahan masalah berhenti kan. Tuan-tuan, apa yang Allah sebut dalam Quran, surah Al-Ankabut ayat nombor 2. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia akan ditinggalkan setelah dia mengatakan kami beriman, sebelum dia diuji, sedangkan dia tidak diuji? Tuan, iman ialah jalan untuk kita terjun dalam ujian. Cuma perasaan orang yang beriman dengan orang yang tak beriman patutnya tak sama. Ujian mungkin datang berulang macam dulu, tapi bila iman masuk dalam hati, cara pandang dia lain dah, cara bercakap dia lain dah, cara bertindak dia lain dah, cara berfikir dia lain dah. Sebab apa? Sekarang sandaran dia pada siapa? Allah. Dulu mungkin Allah bukan jalan dia, dulu mungkin Allah bukan apa-apa yang dia tak nampak, yang dia rasa ada, rasa tak ada. Tapi bila iman sempurna dalam hati dia, dia merasakan setiap satu saat dan ketika Allah bersama dengan dia. Suatu ujian datang, dia gembira. Ujian tak ada pun, dalam keadaan hati dia bahagia, kerana hati dia tak terikat dengan apa-apa keadaan ujian, tapi hati dia disandarkan tekak teguh pada Allah. Tuan-tuan, Abu Qilabah duduk dekat dalam kemah, tak tahu. Abu Ibrahim duduk balik, duduk fikir macam mana nak explain ni. Akhirnya sampai dalam kemah, Abu Ibrahim kata, wahai Abdullah, aku cuma nak beritahu pada kamu ni, aku nak tanya kamu dengan Nabi Ayub AS, siapa lagi tinggi darjat? Abu Qilabah kata, pasti Nabi Ayub AS. Antara kamu dengan Nabi Ayub AS, siapa lebih teruk ujiannya? Pasti Nabi Ayub AS. Tuan-tuan, tak ada orang dalam dunia ni tak diuji, tak ada kan? Tapi kita berani kadang-kadang kita doa, ya Allah panjangkan umur aku. Tuan-tuan, sedar kita minta apa ni? Kita minta panjang usia kan? Tuan-tuan, minta panjang usia ni sedar. Ada orang kata panjang umur, alhamdulillah. Tuan-tuan, tak ada masalah. Mintalah panjang umur, tak ada masalah. Kadang-kadang kita cuma tak sedar. Kita minta panjang umur ni, kita minta apa? Kita sedang minta pakej kehidupan. Panjang umur bukan maknanya esok, kalau panjang sehari lagi bukan maknanya sehari itu seronok. Tak. Sehari itu datang bersama dengan segala pakej ujian dia. Ujian itu datang dengan pakej goncangan jiwa dia. Pakej goncangan jiwa seperti Allah sebut dalam Quran, am hasibatum an tadkhulul jannah, kamu rasa kamu boleh masuk syurga, kata Allah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga? Allah tanya. Sedangkan belum datang kepada kamu ujian, cobaan, tekanan seperti mana yang telah datang kepada orang terdahulu sebelum daripada kamu. Bergoncang iman mereka, bergoncang hati mereka, sehingga berkata orang-orang yang berada bersama dengan Rasul ketika itu, bila Allah nak tolong ni? Bila Allah nak tolong ni? Dan Allah jawab apa? Ala inna nasrullahi qarib. Allah kata apa?
Sesungguhnya bantuan Allah dekat sikit lagi, sikit lagi. Tuan-tuan, bukan senang nak sabar ni. Sabar ni walaupun sabara, belum tentu ustaz, ulama yang mengajar kitab sabar boleh dapat hakikat sabar. Belum tentu. Walaupun dia dah khatam kitab tu, keluar depan tu selipar hilang. Hilang. Selipar tu hilang dengan sabar dia sekali. Apa benda ni tulis dalam masjid, tulis apa benda tulis selipar. Ustaz, sabar Ustaz. Tadi Ustaz cerita pasal sabar. Sabar dalam kitab tu. Dalam kitab sabar. Sabar bukan senang. Dan hatta Maryam alaihissalam, tuan-tuan, Sayyidatuna Maryam alaihissalam perut dah besar, berada dalam keadaan hujung dia sebab melahirkan anak dia, dalam keadaan bergoncang jiwa dia. Ya laitani mittu qabla hadha, alangkah baiknya, kata Maryam, kalaulah aku mati hari ini, tak ada siapa kena aku. Tuan-tuan, bukankah perkataan ini juga keluar pada kita bila Allah uji? Aku mati, ya Allah, aku mati lagi bagus. Kalau aku mati tak jadi benda ni. Kalau aku mati tak lalu benda ni. Nak mati. Ab to gabara ke kehte ke mar jayenge, mar ke piche ni faya to kidhar jayenge. Kita nak mati. Kita tak tahu lepas mati tu kat mana. Kita tak tahu lepas mati apa pula natijah cerita dekat akhirat nanti. Sebab tu hargai hari ini dengan kehidupan yang sedang ada ni. Sebab bila masa boleh mati. Sayyidatuna Maryam alaihissalam, Allah ajar Sayyidatuna Maryam dalam keadaan kesakitan, keperitan, kelahiran. Bukan Sayyidatuna Maryam melahirkan anak tu, anak yang lahir ni dalam keadaan tak sakit, kelebuk keluar, tak. Melahirkan Sayyidatuna Isa alaihissalam ni sakit mengandung. Kita patah balik beberapa tahun sebelum ujian tu datang pada Maryam. Sebelum ujian tu datang pada Maryam, siapa datang dulu? Jibril datang. Jibril pesan 3 benda. 3 benda ni ialah bekal dalam ujian. Siapa saja kalau dia pegang pada 3 benda ni, insya-Allah dia akan selamat dalam ujian. Walaupun ujian tu tak selesai, dalam ni selesai. Apa kata Jibril? Ya Maryam qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ini 3 benda ni. Wahai Maryam, bila ujian tu datang, mula-mula sekali uqnuti li rabbiki, taat Tuhan kamu. Dalam keadaan ujian tu datang, taat Allah. Benda yang antara yang menggoncang hati kita bila ujian datang, kita mula ingkar Allah. Kita mula cari salah orang. Kita mula cakap buruk orang. Kita mula mengeluarkan perkataan yang tak sepatutnya pada orang. Kita lupa seolah-olah Allah tak memandang, dan ketika tu ujian seolah-olah buku catatan amal tutup, dan kita memilih emosi yang kadang-kadang menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Sebab tu dalam ujian Maryam alaihissalam, Jibril pesan, ya Maryam qunuti li rabbiki, mula-mula sekali taat pada Tuhan kamu, wasjudi warka'i. Yang kedua rukuk, sujud dan rukuk. Apa dia ni? Solat. Ambil wudu, tenangkan diri, menghadap kiblat, mengadu dekat Allah. Ma'ar-raki'in. Yang ketiga, duduk dengan orang yang rukuk. Duduk bersama dengan orang saleh. Duduk dengan orang yang keluarnya perkataan menenangkan jiwa. Jangan cari kawan-kawan yang menjadi asbab kehancuran dunia dan akhirat. Kadang-kadang masalah datang, kawan pun datang. Kawan datang dengan masalah, bro, sekarang ni kita relax dulu. Lu ikut gua, kita pergi clubbing dulu, insya-Allah. Kita loncat-loncat sikit, insya-Allah. Tuan-tuan, kita rasa macam settle masalah boleh juga ni, macam okey ni, dah settle masalah ni. Dah, tu tambah tu masalah baru kan. Macam settle. Tak. Orang yang melalui memahami. Ada orang yang dah pernah melalui keadaan ni, dia pernah hidup dalam suasana ni, dan dia tahu macam mana azabnya hadir. Tuan-tuan, kenikmatan di dalam ketaatan bila kita rasa lebih nikmat daripada kemungkaran, kemaksiatan. Tuan-tuan, sebab tu Sayyidatuna Maryam diberikan 3 bekal. Apa dia? Bila ujian datang, taat Allah. Yang kedua salat. Yang ketiga, duduk bersama jemaah. Keluarlah 3 hari, 40 hari, 4 bulan.
Keluar jalan Allah. Tengok macam mana Allah selesaikan masalah. Ada orang risau dah. Ni kalau keluar macam mana nak settle masalah? La haula wala quwwata illa billah. Yang bagi masalah Allah, yang selesaikan masalah Allah. Kita ni kalau tak ada ke, tuan-tuan tak ada baik kesan sikit pun pada dunia ni. Kita risau, kita kata kalau aku tak ada, tak settle masalah ni. Perasan. Berapa ramai orang yang tiba-tiba je mati. Tuan-tuan, apakah lepas dia mati hujan tak turun lepas tu? Lepas dia meninggal sungai berhenti mengalir. Tuan-tuan, tak ada. Dunia macam biasa ya. Dia rasa orang terkesan. Tak ada. Orang terkesan sekejap ya. Bila aku sudah tiada, simpan semua laguku. Lepas tu apa dia? Jangan ditangis selalu mungkin itu sementara. Bila jumpa penggantiku, jangan dilupakan aku. Orang lupa kan? Dunia ni macam tu. Ini adat dunia. Kita mati, dunia berjalan, manusia berubah, keadaan berlalu, ujian datang. Kita tetap ditinggalkan, kita tetap dilupakan tentang kehidupan pengembaraan kita. Yang akhirnya di akhirat nanti yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Yang akan bertanggungjawab tadi kita. Yang Allah akan bentangkan depan kita amalan kita, dosa kita, keingkaran kita, kemungkaran kita, kejahilan kita, ketidaktaatan kita. Yang tu kita nak jawab depan Allah nanti. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tak ambil masa dan manfaat hari ni, Allah rugi. Abu Qilabah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bila Abu Ibrahim tanya dia, antara dia dengan Nabi Ayub siapa lagi tinggi? Apa Nabi Ayub? Apa kata Abu Qilabah kata pasti Nabi Ayub lebih tinggi. Tuan-tuan tengok hati dia. Sebenarnya Abu Ibrahim nak intro ya, nak cerita masalah ni. Supaya dapat cerita masalah ni kejap lagi tenanglah sikit Abu Qilabah ni. Sebab tu dibawa cerita orang-orang dulu. Kita pun sama tuan. Kita ada masalah, look behind. Tengok orang dulu. Nabi SAW ujian teruk di baling batu di Taif. Nabi kehilangan isteri, Nabi kehilangan pakcik, tangisan, kesedihan, segala ujian. Akhirnya Allah bawa pergi mana? Al-Isra' Mi'raj. Apa yang Allah tunjukkan Nabi? Kisah orang dulu, kisah Nabi dulu. Kisah siapa dia? Disebut oleh Imam Ibn Kathir rahimahumullah. Diceritakan tentang siapa dia? Tentang Sayyidatuna Masyitatul Fir'aun. Diceritakan tentang Masyitah. Dibentangkan seluruh Nabi, the galaxies of Anbiya. Ada 124,000 Nabi. Allah tunjuk dekat Nabi di mana? Masjidil Aqsa. Nak beritahu, wahai Muhammad, jalan susah, dakwah, sakit yang kau lalu, bukan kau seorang lalu. Lihat semua Nabi-Nabi ni. Ada yang digaji terbelah dua, ada yang dipijak mati, ada yang dikhianat oleh kaum dia sendiri, ada yang diugut, ada yang dihalau. Ini keadaan Nabi-Nabi terdahulu. Tuan-tuan, bila macam tu Nabi tak terasa dia seorang. Sebab tu kita duduk dalam jemaah supaya kita tak rasa kita keserangan dalam ujian ni. Sungguh tuan, umat ni sedang ditarbiah dengan lagu-lagu dan cerita-cerita. Kita suka dengan muzik, kita ditarbiah dengan lagu-lagu, reka-reka dengan keduniaan yang akhirnya menghancurkan dunia dan akhirat kita. Tuan-tuan, Maryam AS lepas bersalin, apa yang berlaku? Perintah Allah yang pertama, apa dia? Goncang pokok kurma. Tuan-tuan cuba fikir. Saya nak tanya saja, siapa pernah pergi Mekah goncang pokok kurma? Pernah tak goncang pokok kurma? Tuan-tuan tanya saya balik, saya pernah goncang. Dah puluh pokok kurma saya goncang. Bila saya baca ayat Quran ni, saya try kan. Sayyidatuna Maryam tu tengah pantang tu lepas lahir, goncang buah kurma kan. Dan Allah jatuhkan buah kurma untuk Sayyidatuna Maryam makan. Saya goncang puluh pokok kurma, satu pun tak bergoncang kan. Hak goncang saya, goncang kita duk goncang puas goncang kan. Pokok kurma ni macam pokok kelapa sawit kan. Goncang pilang macam mana pun tuan-tuan, bukan pokok pinang, gang 4 biji roboh kan. Ini goncang-goncang. Tuan-tuan, Sayyidatuna Maryam dalam ujian, dalam kesakitan, dan dia tak tanya Allah, what is this? Where is the logic behind this? Why did you ask me to shake this tree? Tuan-tuan, kalau nak tanya logik masa tu, ini bukan masalah logik, ini perintah Allah. Logik tak logik, perintah Allah. Bismillah. Allah kata goncang, goncang saja. Uqnuti li rabbik, ta'at.
Tuan-tuan, satu Ramadan goncang. Bukan disebabkan oleh kudrat dia, tapi disebabkan oleh perintah Allah. Maka Allah yang jatuhkan. Sebab tu bila kita ujian datang, apa Allah suruh buat? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ista'inu, mintalah tolong. Dua keadaan, bisabri wassalah, sabar salat. Sabar salat. Tuan-tuan, kami tayar pancit dekat perjalanan Tabuk balik Madinah. Kami drive kereta 5 orang sampai dekat satu tempat nama Bayda, di kawasan dekat dengan Wadi Mukhainiq, yang dulunya Nabi balik pada perang Tabuk. Nabi SAW cedera di kawasan tu. Tuan-tuan, perang Tabuk jadi tak? Perang Tabuk tak ada peperangan. Bila Nabi sampai di Tabuk, tentera Rom tak datang. Jadi orang Islam menang tanpa bertanding di perang Tabuk. Nabi duduk 20 hari di Tabuk, nak beritahu bahawa Nabi tunggu. Rom tak datang. Akhirnya Nabi buat keputusan, lepas 20 hari balik. Dalam perjalanan balik, lalu dekat Mukhainiq, dekat Wadi Mukhainiq, ada satu orang sahabat nama dia Abu Rahmi rahimahullah. Abu Rahmi radhiyallahu anhu. Abu Rahmi ni naik unta, duduk sebelah Nabi. Microslip. Kita biasa microslip. Jazakallah. Bismillah. Jazakallah. Abu Rahmi naik unta microslip. Bila microslip, unta dia himpit unta Nabi. Stirap dia, tempat pijak tu, stirap dia telah kepit kaki Nabi, menyebabkan kaki Nabi cedera. Nabi balik Tabuk injured. Nabi injured bukan sebab perang, tapi Nabi injured sebab sahabat microslip. Sahabat tu kita panggil apa? Dia microslip, cuai. Dia, kita kalau microslip ni berhenti RNR tidur tu kan, dia duduk gagah-gagah. Microslip, kita punya microslip satu keluarga insya-Allah alam barzah. Satu bila ngantuk sangat, parking tidur. Begitu kat family, awak tak boleh drive, saya tak drive, kita tidur ramai-ramai insya-Allah. Lebih baik tidur. Nabi injured, dia sampai ke Madinah, orang tengok Nabi injured, orang semua jadi curious. Jadi Nabi ni injured ni, oh kenapa ya Rasulullah, kenapa? Orang kata Nabi bukan cedera masa perang, Nabi cedera ni Abu Rahmi ni. Tuan-tuan bayangkan, Abu Rahmi tak main masjid. Malu dia nak berdepan dengan para sahabat ridwanullahi ajma'in, kerana dia punca sahabat ni telah punca Nabi injured. Dia tak main masjid. Dalam perang Tabuk, walaupun peperangan tak berlaku, ada seorang syahid. Macam mana syahid lah tak perang ni? Sebab dia minta syahid. Dalam perjalanan nak pergi ke Tabuk, dia duduk dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, doakan aku syahid dalam perang ni. Nabi angkat tangan, Allahumma zuquhu syahadatan fi sabilik. Ya Allah, rezekikan dia syahid di jalanmu. Tuan-tuan, sampai-sampai tak perang, tapi kerana Nabi doa, makbulnya doa Nabi, apa yang berlaku? Sahabat yang bernama Sayyidina Zulbijudaini radhiyallahu anhu kena demam panas. Makin teruk, akhirnya meninggal dunia. Dan Nabi sendiri telah tanamkan jasad dia, Nabi telah turunkan jasad dia, dan itulah satu-satunya sahabat yang dimuliakan syahid di medan Tabuk. Siapa dia? Sayyidina Zulbijudaini radhiyallahu taala anhu. Sebab tu nak dapat syahid ni keluar jalan Allah. Allah bagi syahid. Allah Ta'ala bagi syahid pada siapa yang Allah nak, dalam keadaan walaupun peperangan tak berlaku. Nabi injured di jalan Allah walaupun tak perang. Tuan-tuan, kami lalu kawasan Wadi Mukhainiq, tayar pancit. Baru lepas daripada Tabuk 140 km, lagi 200 km kat depan Bandar Al-Ula. Kami turun daripada kereta. Saya pun tengok tayar, macam mana nak buat ni. Dekat kawasan situ ada rumah kawan saya seorang, Abu Muhammad, dia ada ladang kat situ. Dia pun jemput kami, saya WhatsApp dia jemput kami sampai kat rumah dia. Ternyata tayar tu memang dia kata dia tak boleh nak tolong lah. Kereta yang dia ada, semua kereta yang insya-Allah tak sampai Tabuk, insya-Allah tak sampai Al-Ula. Dan kawasan tu kedai tayar ada tapi dah tutup. Jadi macam mana ni? Dia pun kata aku tak tahu nak tolong apa, tapi kita mesin angin ada. Mesin angin ada kat rumah dia, boleh isi angin. Tapi kalau tayar tu dah pancit, isi angin apa tu kan?
Akhirnya dia pun kata, tak apalah, kau rehat lah kat sini. Apa kita nak buat apa? Memang rehat je lah. Dia pun masuk, dia masak. Dia pun keluar makan kan, kita pun makan. Rupanya Allah Ta'ala tulis, kami pancit kat itu sebab apa? Ada butir-butir nasi, memang ada nama kita kat situ. Memang Allah Ta'ala tahan mandi kat situ untuk sempurnakan rezeki kita kat situ. Kalau kita nak buat keputusan mengamuk, marah, pahala, tayang, tak settle masalah tu, tuan-tuan. Kita salah pilih emosi kadang-kadang dalam ujian. Salah pilih emosi. Orang cucuk-cucuk belakang. Kita pahala belakang ni, kita tak nampak depan tu jam. Kita pun turun tingkap nak tengok siapa ni. Tuan-tuan, apakah benda tu selesai masalah? Tak selesai. Cuba kalau dia lalu kat sebelah, turun tingkap, Assalamualaikum, Masya-Allah tuan. Okey tuan eh? Okey, nak berak ke? Mungkin dia sakit perut tuan. Kita meletakkan emosi kita yang betul, insya-Allah. Agak-agak sepanjang jalan tu kita stres ke tak stres? Tak stres sebab kita telah meletakkan emosi kita yang baik. Kalau kita dah urung tuan, weh pahal kau tak nampak kan jam. Tutup sama ni apa benda ni? Tak habis lagi. Daripada KL sampai Kuantan, cerita berada cucuk tu tak habis lagi. Salah letak emosi tu merugikan kita kan. Ya Allah. Berapa ramai orang yang mentaati emosi dalam keadaan dia tak sedar ujian yang Allah datang kepada dia. Tengok Allah yang datangkan ujian tu, Allah yang datangkan keadaan tu, Allah yang goncang hati tu. Allah nak beritahu kita kat mana kedudukan iman kita sekarang ni. Supaya kalau kita mati sekarang ni, di mana kita ke akhirat nanti, layak dengan Nabi ke tak? Tuan-tuan, kami tak boleh buat apa tuan-tuan. Dibawa nasi kita pun makan kenyang. Lain kali kita mesyuarat nak buat apa sekarang ni. Satu benda yang kita boleh buat, apa dia? Ista'inu bis sabri was salah. Sekarang ni kita semua ambil wuduk, kami 5 orang semua buat salat taubat. Semua buat salat taubat kan. Settle tak masalah. Settle kan. Tayar tu tetap pancit. Settle dalamnya kan. Jadi kita rasa tenang sikit. Walaupun tayar masih pancit. Kita pun mesyuarat lagi nak buat apa ni. Akhirnya isilah angin lagi. Isi angin penuh, angin keluar. Kita pun cari mana punca angin tu keluar. Angin tu keluar ikut tiup. Saya pun tolak tiup tu. Diam. Saya lepas tolak, diam. Ini tempat angin keluar. Lepas tu kita nak buat apa ni? Saya ambil satu batu kecil, saya letak sendai tengah, saya tekan, saya minta selotip. Ada kawan saya kata, Ustaz, macam bodoh je dia ni. Betul kata. Saya rasa lagi baik idea bodoh daripada tak ada idea. So tak tahu nak apa dah, tak tahu nak apa dah. Akhirnya letak batu, letak selotip. 200 km kami sampai Bandar Al-Ula. Sampai dekat Bandar Al-Ula, pergi terus kedai tayar. Orang kedai tayar tu tanya, ni apa benar, apa masalah? Tayar. Apa masalah tayar? Dia pun tengok, apa ada selotip ke? Itulah masalah dia. Dia pun buka selotip tu, ini keluar 200 kilo macam ni dia kata. Saya kata, ni Allah Ta'ala bagi sampai ni. Allah kesian kat kami ni. Allah tahan kami tadi rasanya sebab 2 benda. Yang pertama dosa saya, yang kedua rezeki Allah nak sempurnakan kat situ. Tuan-tuan, kalau kita lihat masalah ni daripada Allah, tuan-tuan, kita takkan mudah salahkan siapa-siapa dalam hidup ni. Tapi bila kita melihat manusia orang tu, orang ni tangan tolak sana, tolak sini, tolak sana, masalah tu tak selesai, kita pun rosak, hubungan dengan Allah pun hancur. Abu Qilabah, akhirnya Abu Ibrahim kata, wahai Abu Qilabah, ketahuilah, aku sebenarnya nak beritahu kat kamu, anak kamu mati kena makan binatang buas. Tuan-tuan, Abu Qilabah ialah orang yang sedar, hati dia hidup. Dia kata apa? Alhamdulillah, syukur kerana Allah Ta'ala menjadikan anak tu mati dalam keadaan dia masih kecil dan belum kenal maksiat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, pada Allah kita kembali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia rebah dan dia meninggal. Abu Ibrahim kata, aku ni datang nak minta tolong tadi, tapi sekarang nak kena urus jenazah ni pula ni.
Tuan-tuan, Abu Ibrahim angkat Abu Qilabah yang dia tak kenal siapa, duduk dekat tengah padang pasir seorang-seorang, dia letak luar kemah. Dia harap ada orang datang untuk tolong, untuk bantu uruskan jenazah ni. Ya betul, tak apa lama lah itu 4 orang datang. Dan bila 4 orang ni datang dengan pakaian istana, dengan pakaian yang begitu kemas, berhenti dekat Abu Ibrahim, maka tanya, ni kenapa ni? Ni jenazah siapa ni? Abu Ibrahim pun cerita, ya aku sebenarnya tak kenal, aku sesat dan sebagainya. Kemudian aku bertemu lelaki ni duduk seorang-seorang kat sini. Anak dia telah meninggal dunia dan dia pula meninggal dunia. Boleh tak kalian tolong untuk sempurnakan jenazah dia ni? Mereka kata, baik, kami boleh tolong, tapi nak tengok dulu siapa ni boleh. Maka dia singkap wajah lelaki tadi, bergoncang menangis 4 orang ni. Heran Abu Ibrahim, kenapa dengan kalian? Mereka 4 orang kata, kamu tak kenal ke siapa ni? Wallahi, ini Abu Qilabah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, satu orang sahabat Nabi yang mana telah ditawarkan oleh khalifah untuk diberikan jawatan sebagai qadi, untuk berkhidmat di dalam negara dan diberikan kehidupan yang baik oleh khalifah, tetapi dia telah menolak keduniaan ini dan dia memilih untuk meninggalkan negara ni. Dan kami mencari dia di atas arahan khalifah untuk dijaga sahabat Nabi ni, tetapi hari ni kami bertemu di tengah-tengah padang pasir dalam keadaan syahid, mati dah dia ni. Tuan-tuan, akhirnya apa yang berlaku? Mereka uruskan jenazah dia, mereka telah tanam jenazah dia. Abu Ibrahim kata, aku pun akhirnya sampai ke rumah. Malam tu aku tidur dan Allah datangkan dalam mimpi aku. Aku telah bermimpi. Aku melihat di dalam mimpiku Abu Qilabah berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku melihat semua keadaan Abu Qilabah berbeza, tak macam masa aku lihat atas dunia dulu. Dulu atas dunia dia tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada mata, buta, cacat, buruk keadaan dia, berusia. Tapi aku melihat di dalam syurga betapa disempurnakan seluruh kaki dan tangan dia. Dia dah ada mata dan celik. Semuanya berubah, keindahan yang luar biasa yang Allah datangkan di dalam mimpiku melihat keadaan Abu Qilabah. Dan ketika tu aku melihat ada satu benda je sama, satu benda je sama. Yang lain semua berubah. Apa benda yang sama tu? Mulut dia. Mulut dia masih berzikir pada Allah. Tetapi berzikir yang dia baca tu tak sama macam zikir atas dunia. Zikir atas dunia tadi apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddalani ala kathirin mimman khalaqta tafdila. Sekarang ni aku dengar zikirnya Abu Qilabah, apa dia? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sekarang ni aku dengar zikir yang begitu menggoncangkan jiwaku, zikir yang lain yang aku tak dengar dia baca atas dunia. Dia telah baca sebuah zikir, salamun alaikum, sejahtera ke atas kalian, yakni seluruh ahli syurga, bima sabartum, dengan apa yang telah kalian sabarkan daripada ujian, kesakitan, penderitaan masa hidup atas dunia. Fa ni'ma uqbad dar, hari ini kenikmatan sampai bila-bila untuk kalian. Tuan-tuan, apa lagi keletihan dalam syurga? Tuan-tuan, mana kita nak pergi? Bukankah kita akan balik ke negeri yang sama? Kita bukan ahli dunia kan? Kita abna al-akhirah. Kita semua anak-anak akhirat kan? Kita semua anak-anak akhirat kan? Yang kita berasal daripada sana, yang kita nak kembali ke sana. Jangan hancurkan kehidupan kita dengan segala-gala kehancuran dunia ni. Tuan-tuan, yang lebih teruk apa? Alhamdulillah, Allah selamatkan kita dengan iman. Yang lebih kesian apa dia? Ni ramai lagi orang tak kenal Allah ni. Tuan-tuan, kalau kita baca dalam surat khabar yang kita tengok keadaan orang bukan Islam yang serang agama ni, tuan-tuan jangan benci mereka, kesianlah. Kesian kat mereka, tuan. Allah tak bagi cahaya agama. Kalau mereka ada kaya, duit macam banyak mana pun, hari ni mati mereka hari ni neraka sampai bila-bila, tak ada satu keselamatan pun di sana, tuan. Apa lagi perakhiran dekat sana? Tak ada, tuan. Melainkan kita semua yang beriman kepada Allah, yang kenal Allah, yang dapat cahaya agama ni, pegang tangan mereka dengan segala kecintaan, pegang tangan mereka dengan segala kerisauan. Tunjuklah akhlak yang paling baik. Jangan pernah tolak kejahatan dengan kejahatan. Nabi ajar apa dia? Allah ajar dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Tolak kejahatan yang kamu tengok dengan cara yang paling baik. Kamu akan lihat orang yang bermusuh, paling benci dengan kamu, akan jadi kawan yang paling rapat dan karib dengan kamu. Ini janji Allah. Inilah akhlak orang Islam, dan ini akhlak kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan, sifat ni hanya dapat bila mana agama ialah menjadi keutamaan. Agama akan menjadi keutamaan bila masa kita bagi untuk agama. Oh, banyak masa kita bagi untuk satu perkara, makin sayang kita pada benda tu. Makin banyak masa untuk bagi untuk kereta, kita akan sayang kereta. Kenapa ada orang yang sayang kereta dia? Nak jual pun susah, sebab dia dah korban banyak dah. Walaupun kereta tu kancil, dia beli kereta kancil tahun 1999. Kereta kancil yang dia beli tu 26,000 je. Tapi dia dah renovate kereta kancil tu dekat 80,000. Orang tengok kereta kancil tu pun confused. Ni kancil ke Lamborghini? Sebab itu tukar, ini tukar, itu tukar. Kereta kancil tu start bunyi Saudi Airlines. Kereta kancil tu start, enjin dia bunyi macam flight. Kita macam mana boleh jadi bunyi gini? Dia korban untuk kereta. Agak-agak kan, kereta yang dia korban ni disayang macam mana? Pengorbanan atas satu perkara menyebabkan kecintaan akan hadir dengan perkara. Makin kita korban untuk agama, makin kita sayang agama. Sebab tu Nabi sayangkan agama ni lebih pada segala-galanya. Nabi sayangkan agama ni. Bila sahabat tercalar, tersilap, tergelincir, sahabat datang jumpa Nabi. Nabi sedih. Ma'iz bin Malik datang jumpa Nabi. Zanaitu ya Rasulullah, fatahhirni. Rasulullah, aku berzina ya Rasulullah, tolong bersihkan aku. Perasaan Nabi macam mana? Nabi telah bangunkan agama dengan darah, peluh dan air mata. Tiba-tiba ada sahabat yang buat dosa, Allah. Tapi Nabi buka ruang seluas-luas taubat untuk dia. Nabi katakan, Maiz, pergi. Tuan-tuan, sahabat ni orang yang berkorban untuk agama juga. Dia pun sayang agama. Dia pun risau kalau dia tak dibersih kat atas dunia, takut hancur dekat akhirat nanti. Takut kalau dia tak dibersih kat atas dunia, pada dosa dia dekat akhirat, dia akan tanggung lebih berat daripada apa yang dia akan kena atas dunia ni. Tuan-tuan, mereka ialah orang yang melihat dunia sayup nampak akhirat. Ini para sahabat. Tuan-tuan, dia mai depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku berzina ya Rasulullah, tolong bersihkan aku. Tuan-tuan, Nabi pergi. Nabi kata pergilah, pergi. Nabi suruh dia balik taubat. Bainahu wa bainallah, di antara diri dia dan Allah. Cukup, jangan cerita kat Nabi dah. Tuan-tuan, dia pusing dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku betul-betul berzina. Nabi kata, mungkin pegang-pegang, dia tak sampai zina. Dah pergi. Nabi nak pergi pengecualian kat dia. Dia main lagi kat Nabi SAW kali keempat. Dia kata, ya Rasulullah, aku sungguh-sungguh berzina ya Rasulullah. Dia tekan, dia nak dihukum, dia nak dibersihkan. Dan Nabi telah sempurnakan hukum kat atas dia. Dia direjam dan disyahidkan. Tuan-tuan, Nabi redha dengan dia. Sebab apa? Sebab dia orang yang benar-benar bertaubat pada Allah. Dia ialah orang yang merasakan sekecil-kecil perkara tu besar dalam agama ni. Kita kadang-kadang rasa benda ni kecil tak ada. Tuan-tuan, macam mana jadikan setiap benda agama besar apabila kecintaan tu datang. Macam mana kecintaan tu datang melalui pengorbanan. Macam mana pengorbanan datang? Dan kita kena bagi masa. Kita kena bagi masa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah termasuk tu pada bulan depan, bulan Syaban, nisfu Syaban ni tuan-tuan, akan kita keluar di jalan Allah Ta'ala selama 40 hari. Bermula 15 Syaban, 23 Februari. Ada tak siapa-siapa di kalangan tuan-tuan boleh ambil cuti awal-awal lah. Sebab kita dah beritahu maklum awal-awal 40 hari ni bukan lama kan. Pejam jelek habis dah 40 hari. Kami hari tu keluar dekat Finland 2 bulan. Sekejap habis dah, balik lah. Sebelum tu keluar dekat Albania, Saudi 4 bulan, balik lah. La ilaha illallah. Hidup dia dah berapa lama dah. 4 bulan sikit nak dibandingkan dengan hidup yang telah lama. Ini 40 hari apa benda ni? Allahu Akbar. 40 hari ni hari yang sangat singkat, yang mana sebenarnya nak bagi dekat Allah Ta'ala ni kena malu 40 hari ya Allah. Dan maksudnya insya-Allah sampai sedia bulan Syaban 40 hari. 40 hari bulan Syaban. Nisfu Syaban. Ni macam tentera Tabuk kan. Tentera Tabuk bergerak bulan Syaban. Infiru khifafan wa thiqalan. Allah kata bergeraklah dalam keadaan ringan ataupun berat. Keluar. Tulis sendiri. InsyaAllah bagi nama jangan Abang Asfan Shah. InsyaAllah 40 hari Abang Asfan InsyaAllah. Saya tulis. Bagi nama Datuk Fred tulis. InsyaAllah Asfan. Kalau boleh berdiri lagi bagus. Bagi semangat kawan-kawan, semangat. Kawan-kawan tengok berdiri lagi semangat. Berdiri. Mak Nur. Farhan. Ali. Abang Syamsul. Mak Yusri. InsyaAllah.
Wa amin. InsyaAllah. Masya-Allah. Azwan, amin. Mazwan. Wa Fuad. Muaz. 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 Ammar. Aman. InsyaAllah. Luan. Tuan. Farhan. InsyaAllah. Masya-Allah Sabi. InsyaAllah. Bahar. Setahun juga. Bahar. Abang Syam. Azrin. Setahun juga. InsyaAllah, amin. Lagi tuan, insyaAllah. InsyaAllah. Ya tadi. InsyaAllah. InsyaAllah. Fuad. Fuad. Lagi tuan, insyaAllah. Amirul. Amin tuan. Amin. InsyaAllah. Fari. InsyaAllah. Apa suara kesian. InsyaAllah. Lagi tuan, insyaAllah. Okey tuan-tuan, saya nak tutup satu kisah pendek lah. Sebab halang ni tuan-tuan, kalau 15 Syaban ni, tentera Tabuk ialah tentera yang keluar pada bulan Syaban musim panas. Orang-orang munafik cuba halang orang Islam daripada keluar. Macam-macam. Nabi dakwah mereka keluar, mereka dakwah jangan keluar. Di saat kurma tengah masak ranum, kutipan kurma untuk bulan tu kalau dikutip cukup untuk setahun punya sale. Dan sahabat tengah tunggu keadaan kurma tu turun dan keadaan yang begitu berat untuk keluar. Dan orang munafik kata, janganlah keluar pada musim panas. Allah kata, jawab kepada mereka, wahai Muhammad, inna jahannama harran. Sungguh neraka jahannam tu lagi panas. Dan mereka kata, jauh tempat tu, susah perjalanan tu. Allah kata, bagi tahu pada mereka, law kana 'aradan qariba wa safaran qasira lattaba'uk. Kalaulah perjalanan tu dekat, permusafiran tu mudah, pasti mereka akan ikut kau wahai Muhammad. Tapi jalan tu jauh, permusafiran tu susah. Madinah nak pergi ke Tabuk, jarak dia 700 km. Dan masa tu bukan naik bas, bukan naik flight, tak ada. Naik unta, naik kuda. Perjalanan seramai 30,000 orang. Tentera Tabuk ni 30,000 orang. Tuan-tuan, hatta orang munafik pun ada terselit ikut perang Tabuk. Sebab apa? Masa nak balik daripada perang Tabuk ni tuan-tuan, ketika mana dalam perjalanan balik ada 2 jalan. Waktu malam, Nabi buat keputusan balik malam. Ada jalan ke atas, ada jalan ke bawah. Kami pergi hari tu, masa ziarah Tabuk hari tu, kami pergi tengok jalan di mana mereka berusaha untuk bunuh Nabi SAW. Masa nak balik Tabuk, orang munafik dah buat perancangan. Kalau Nabi lalu bawah, dia akan baling batu untuk hancurkan Nabi pada bawah, gilis Nabi dengan batu. Kalau Nabi ikut atas, mereka akan tolak Nabi jatuh kau. Jadi Nabi pilih atas. Nabi tak tahu perancangan orang munafik. Ternyata munafik ikut Nabi SAW, dan mereka telah tutup muka mereka, keadaan gelap yang sangat teruk, sehingga Nabi tak nampak siapa. Yang tarik unta Nabi Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Yang jaga belakang Sayyidina Huzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu. Ternyata bila munafik tu makin dekat dengan Nabi, Huzaifah dia perasan, dia ambil kayu, dia terus pukul kepala munafik seorang ni. Dan orang munafik bila sedar yang mereka telah dikenal pasti, mereka telah lari. Dan Nabi berhenti. Maka Nabi telah senaraikan seluruh nama-nama orang munafik ketika itu. Dan Nabi berikan kepada siapa? 2 sahabat. Yang pertama Huzaifah al-Yamani, yang kedua Ammar bin Yasir. Sebab itu dalam sirah, pemegang amanah Nabi ni Huzaifah al-Yamani, dia tahu semua orang munafik-munafik yang Nabi bagi tahu kat dia. Sayyidina Umar datang jumpa dengan Huzaifah, selalu bukan nak tanya siapa dia orang munafik, tapi nak tahu dia ni ada tak dalam senarai orang munafik. Ini Sayyidina Umar, risau dia. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, dalam perang Tabuk, saya nak enhance satu nama. Nama dia Sayyidina Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Sayyidina Ulbah ni, Nabi SAW dah tashkil perang Tabuk daripada bulan Rejab. Nabi dah tashkil lah, bulan depan kita akan perang. Tak ada perang yang Nabi tashkil secepat tu, sebulan. Tak ada. Selalu perang Nabi akan tashkil dekat-dekat nak perang, baru Nabi akan tashkil. Dan Nabi akan rahsia kat mana nak perang. Nabi jarang beritahu kita akan pergi sini, pergi tak. Nabi akan rahsia, hari nak perang, nak pergi, baru Nabi akan beritahu. Ini strategi. Sebab tu Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, meninggal dunia pada usia 41 tahun lebih kurang. Ketika tu dalam perjalanan untuk pergi perang. Cuma dia meninggal dunia di tengah jalan, dan mereka tak tahu sebenarnya tentera tu nak perang mana.
Tak ada satu pun yang boleh pasti sebenarnya tentera tu tengah bergerak ke mana. Sebab apa? Strategi perang yang dilakukan sama sebenarnya Nabi SAW. Cuma perang Tabuk ni sebab jauh dan susah, preparation ni sebulan awal. Nabi beritahu bila nak pergi perang dan di mana nak pergi perang. Jadi orang Islam, sahabat berkumpul di Madinah hampir 30,000 orang. Semua standby nak pergi perang dengan Nabi. Termasuklah ada satu orang sahabat, nama dia Ulbah bin Zaid Al-Harithi Al-Awsi Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia ni daripada hari mula Nabi ajak perang Tabuk, dia dah ready nak pergi perang Tabuk. Tapi dia tak ada kenderaan, dia tak ada harta, dia tak ada apa pun. Dan dia tunggu dalam masjid setiap hari supaya Nabi tanya dia, "Wahai Ulbah, macam mana, dah siap?" Dah, Nabi tak tanya. Abu Bakar Siddiq datang, Umar ibn Khattab datang, Uthman ibn Affan datang, Abdul Rahman ibn Al-Auf datang. Semua datang bagi harta dan infak jalan Allah. Di pasar cerita tentang urusan jual beli baju perang, tombak, pedang, semua ready nak keluar jalan Allah. Semua siap sembang Tabuk, sembang perang. Dan Ulbah tak ingin nak pergi.
Saya pun tengah sekian buat visa. Tahun ni saya keluar di Amerika, insyaAllah. Amin. Nak pijak seluruh dunia dengan agama. Nak pijak mana-mana dengan dunia dengan agama. Kalau ada negara yang belum pijak, azam untuk pijak ke mana, jangan mati sebelum kita pijak mana-mana tempat dengan untuk agama, insyaAllah. Allah Ta'ala terima, insyaAllah. Kita doa sikit, amin. Dan tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala terima kita semua, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, tenang kami ya Allah, tenang kami ya Allah, tenang kami ya Allah, ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Tangan kami angkat di berlumuran dengan dosa ya Allah. Kenapa zahir dan dosa-dosa pada tangan-tangan kami pasti hitam lagi dan bumi dengan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Kau yang ciptakan kami, Kau tahu apa yang ada dalam hati kami, zahir batin kami takkan dapat lari pada Engkau ya Allah. Walaupun kami cuba sembunyi pada Engkau, ya Allah, Kau lah Tuhan yang tahu segala-galanya ya Allah. Terima kasih ya Allah, Kau jadikan kami lahir dengan iman yang ada dalam hati kami ya Allah. Daripada segala supaya mudah-mudahan Nabi ya Allah. Hari kami kenal Engkau Tuhan kami ya Allah. Kami nak sujud sebut nama Engkau dalam kehidupan kami ya Allah. Itulah perkara yang paling nikmat, paling besar yang kami rasa dalam kehidupan kami. Tolong ya Allah, sebagaimana Kau telah pandang kami dengan pandang kecintaan dan kasih sayang ya Allah. Kami tahu Kau cintakan seluruh hamba dan makhluk dalam dunia ini ya Allah. Tolong ya Allah, beri hidayah bersama bukan Islam ya Allah. Tolong ya Allah, kesiankan mereka ya Allah. Mereka yang hina agama, mereka yang caci agama ya Allah. Mereka tak tahu ya Allah, kami yang kurang buat dakwah, kami yang kurang pegang tangan mereka ya Allah. Kami yang tidur reda ya Allah, tanpa tangisan malam ya Allah. Nabi ada lagi macam ya Allah. Pasti Nabi akan menangis lagi ya Allah. Air mata Nabi akan menangis lagi ya Allah. Pasti Nabi akan korban lagi untuk kami ya Allah. Ya Allah, Nabi dah bagi segala-galanya ya Allah. Kami baca kisah kehidupan Nabi ya Allah. Ya Allah, tak ada hari yang berlalu dalam kehidupan kami melainkan dengan tangisan ya Allah. Itu hidayah sampai pada kami. Ya Allah, hari ini kami lahir setelah 1400 tahun wafatan kekasih kami ya Allah. Ya Allah, kami bersaksi dan segala perjuangan kekasih kami ya Allah. Iman sampai pada kami ya Allah. Kami kenal Engkau Tuhan ya Allah. Tolong ya Allah, selamatkan umat ini. Selamatkan umat ini ya Allah. Kami pergi Finland, kami tengok orang Islam minum arak ya Allah. Kami pergi Albania, kami tengok orang Islam minum arak ya Allah. Kami pergi Jerman, kami tengok orang Islam minum arak ya Allah. Ya Allah, orang Islam sibuk dengan dosa ya Allah. Macam mana orang bukan Islam nak kenal agama ni ya Allah. Tolong ya Allah, jadikan kami orang yang pegang tangan setiap orang Islam untuk datang pada perintah Kau ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampun dosa isteri kami ya Allah, mak ayah kami ya Allah, semua umat Islam dan dunia ni ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan ada kelemahan kami dalam buat dakwah ni ya Allah. Kau hukum umat ni masuk neraka pertama ya Allah. Ya Allah, kesiankan umat ni ya Allah, kesiankan umat ni ya Allah, kesiankan umat ni. Kesiankan umat ni ya Allah. Ya Allah, Nabi sanggup tanggung dosa ya Allah. Nabi sanggup mengalir darah ya Allah. Nabi sanggup tengok anak-anak amat Nabi mati sorang-sorang depan Nabi ya Allah. Nabi sanggup kematian, kehilangan setiap daripada kekasih-kekasih Nabi ya Allah. Nabi sanggup tengok para sahabat jadi yatim ya Allah, para sahabat jadi janda ya Allah, untuk agama sampai pada umat ini ya Allah. Kau jadikan kami sebagaimana mereka ya Allah. Kau pandang kami sebagaimana Kau pandang mereka ya Allah. Ya Allah, hidayah pada umat ini, hidayah pada umat ini ya Allah. Khusus negara kami Malaysia ya Allah. Satukan hati orang Islam semua 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 ya Allah. Ya Allah, jangan Kau calahkan hati kami kerana perkara kecil-kecil dalam agama ni ya Allah. Akhirnya bermusuh, berpatah orang Islam semua ya Allah. Ya Allah, tolong satukan hati kami ya Allah. Satukan hati aib ulama kami ya Allah. Tunjukkan satu cahaya yang sama, jalan pegangan yang sama, sehingga akhirnya kami sampai pada Nabi ya Allah. Syurga yang paling tinggi ya Allah. Kami rindukan kasih Nabi ya Allah. Kami rindukan Nabi ya Allah. Kalau Nabi ada dengan kami lagi hari ya Allah, kami ingin peluk Nabi kami ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah, Kau jadikan kami di kalangan orang-orang yang berjuang di jalan-Mu ya Allah. Kau bantu tentara-tentara Islam bergerak khusus negara Palestin ya Allah. Sedang-sedang kami sedang berjuang di sana yang anak mereka mati dihempas bangunan, anak-anak mereka mati dalam sekolah-sekolah, mak ayah mereka mati ditembak ya Allah. Keadaan kehancuran yang sedang berlaku ya Allah. Kau terimalah segala kesabaran ya Allah. Kau
bantulah orang Islam sedang bergerak oleh Allah, da'i sedang bergerak oleh Allah. Kau bantulah ahli keluarga mereka ditinggalkan oleh Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul fatubna ma'asyahidin. Rabbana atim lana nurana wa fi'na warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kau jadikanlah majlis ini asbab iman kami meningkat ya Allah. Majlis ini asbab penerimaan daripada Engkau ya Allah. Berakhirnya majlis bersama dengan keampunan daripada Engkau ya Allah, sehingga Kau memandang setiap daripada kami wahai keadaan kecintaan daripada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran, ucapkan kepada Fadil Ustaz Said Putra Aizam di atas bayang maghrib telah disampaikan sebentar tadi, dan insyaAllah selepas ini kita akan sama-sama solat Fardhu Isya secara berjamaah, dan kita ada surau disediakan jamuan sedikit, kita pastilah cukup betul. Jadi insyaAllah untuk jemaah yang dah daftar, insyaAllah ada makan yang disediakan selepas ini. Dan kepada jemaah yang baru sampai yang belum daftar, kita minta untuk sama-sama daftar di meja istiqbal. Boleh jumpa dengan Abang Man kita insyaAllah di hadapan sana selepas Isyak nanti lah. Dan yang belum bagi korban pun boleh juga bagi jumpa dengan Abang Man nanti insyaAllah. Dan kemudian pihak Surau Putra Al-Amin mengalu-alukan kehadiran para jemaah dan juga para peserta program yang datang daripada jauh maupun yang dekat. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan sekali lagi diingatkan kepada para jemaah untuk sama-sama letakkan kenderaan di bahagian atas sana, di bahu jalan sana, supaya tidak mengganggu komuniti Fasa Paksi ini dan tidak menghalang lalu lintas di jalan masuk dan juga keluar di kawasan Fasa Paksi, insyaAllah. Mudah-mudahan berjalan lancar insyaAllah semuanya. Dan kemudian sama-sama dapat kita menjaga adab semasa dalam surau ini sepanjang program berlangsung, dan juga keselamatan barang tuan-tuan seperti mana yang Amisar kita dah ingatkan dalam bayang diet petang tadi, untuk pastikan barang-barang keperluan tuan-tuan, barang-barang pribadi dapat dijaga dengan baiklah insyaAllah. CCTV ada tapi dia tak tangkap orang, tangkap gambar je lah, dan CCTV kita ada masalah sikit. Jadi insyaAllah kalau nak harapkan CCTV saja rasanya tak perlu lah Jadi insyaAllah tuan-tuan jaga elok barang-barang tuan-tuan. Dan kemudian dalam pihak mengurusi Surau Putra Al-Amin, kita harapkan tuan-tuan dapat sebar-sebarkan majlis kita di sini supaya ramai kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dapat semangat dan dapat hadir sama-sama dalam majlis kita ini insyaAllah sepanjang 3 hari sehingga hari Ahad. Dan kempen sedikit untuk mereka sama-sama datang ke Surau Putra Al-Amin ini insyaAllah. Sekian dahulu untuk maklumat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan kita baik, terima kasih Ustaz. Kita akan solat insya' secara berjemaah. Lepas solat kita akan